السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik serta i'anah dan ta'yid, kerana Allah memilih kita untuk berbuat kebaikan. Kerana kebaikan ini satu perkara yang susah untuk dilaksanakan, dan ramai orang yang ditahan daripada berbuat baik, ramai orang yang ditegah daripada berbuat kebaikan. Kadang-kala walaupun ia berada di tempat yang baik, dia tidak mampu untuk berbuat baik. Walaupun ia berada di sekitar kebaikan, tetapi ia tidak mampu berbuat kebaikan. Walaupun ia telah melihat kebaikan, dia tidak mampu untuk mencontohi kebaikan. Sebab itulah kebaikan ini satu perkara yang dilihat terlalu mudah, tetapi untuk melaksanakan kebaikan itu terlalu susah. Didengarkan kebaikan ini terlalu mudah, tetapi untuk mengamalkan kebaikan itu terlalu susah. Sebab itu, apabila sampai sahaja pada bulan ini, iaitu bulan Muharram, kita akan mendengar akan segala kisah hijrah. Betapa susahnya Sayyidina Rasul dan orang Islam pada ketika itu untuk memperolehi kebaikan dan amal saleh. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita untuk berbuat kebaikan ini tanpa kita melalui sesuatu halangan yang terlalu sukar. Kita bersyukur. Mudah-mudahan perkara yang Allah telah kurniakan kepada kita ini tidak diambil oleh Allah. Inilah yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri apabila ditanya oleh muridnya, kerana muridnya melihat Sufyan Ats-Tsauri ini menangis setiap malam. Maka dia bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, kenapa engkau menangis pada setiap malam? Apakah engkau takut dosa-dosa engkau tidak diampunkan oleh Allah?" Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Aku tidak khawatir tentang dosaku kerana Allah itu Maha Pengampun. Tetapi yang aku khawatirkan saat ketika aku sakaratul maut,
iman aku dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah Sufyan As-Suri ini menangis, merasa ketakutan. Suatu saat yang belum tiba pun di dalam kehidupannya, tetapi sentiasa berada dalam fikirannya. Kerana saat itu pasti saya dan tuan-tuan akan melaluinya. Saya dan tuan-tuan akan tempuhnya saat sakaratul maut itu. Bila saya tidak tahu dan tuan-tuan tidak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam ini saya ingin bawa diri saya untuk muhasabah berkenaan dengan satu pesanan Luqmanul Hakim kepada putranya. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya hikmah itu apabila engkau beramal beberapa perkara. Kalau kita ingin menjadi dan duduk pada tempat orang yang ahlul hikmah, orang alim, orang yang ada ilmu, orang yang bijak, kata Luqmanul Hakim, kita menjadi hukama. Orang ilmu, orang yang ada ilmu ini, mereka ini bijak. Kenapa bijak? Kerana tubuhnya di dalam dunia tetapi hatinya berada di akhirat. Sebab itu mereka ini bijak. Kerana apa? Kerana mereka tahu tubuh ini mereka akan tinggalkan di dalam dunia. Tetapi perjalanan yang hakiki, yang seterusnya adalah perjalanan akhirat. Sebab itu tubuh ini melakukan semua urusan dunia. Kerja, cari rezeki, tetapi hatinya sentiasa bergantung kepada akhirat. Setiap pekerjaannya tidak keluar daripada perjalanan akhirat itu sendiri. Inilah orang bijak. Inilah orang yang dikurniakan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wahai anakku, lakukan beberapa perkara. Yang pertama, kata Luqmanul Hakim, engkau hendaklah menghidupkan hati yang mati. Orang yang bijak, dia sentiasa hidupkan hati yang mati. Hati ini, tuan-tuan, adalah suatu perkara yang besar, tetapi tidak dipedulikan orang lain. Dan kadang-kala diri ini sendiri tidak mempedulikan akan hati yang berada di dalam jiwa kita. Kita biarkan hati ini. Wajah kita kotor, kita bersihkan. Tetapi wajah hati ini kotor, kita tidak peduli. Badan yang tidak ada pakaian, kita biarkan. Tetapi hati yang bertelanjang, kita biarkan. Kalau badan kita tidak ada baju, pakaian, kita akan cepat-cepat mencari pakaian. Tetapi hati kita yang telah lama bertelanjang. Sebab itu di antara pakaian roh itu disebutkan kepada kita adalah haya. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana perasaan malu yang ada pada kita? Apakah kita orang yang tidak ada perasaan malu? Umur Allah bagi, rezeki Allah bagi, makan minum Allah bagi, sihat Allah bagi, tapi kita masih lagi buat jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi tak tahu nak membalas budi baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap hari kita minta panjang umur kita. Kita takut umur kita pendek. Tiap-tiap hari kita minta sihat tubuh badan kita. Kerana kita takut sakit.
Tapi apa yang kita buat dengan sihat, hatta kita nak semayang sunat 2 rakaat pun kita tak mampu. Apa yang kita nak buat dengan hidup ni? Kalau setiap hari kita meminta panjang umur, tetapi umur yang panjang ini kita tak mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hidup ini hanya makan, minum, tidur, berjalan? Begitu mudahlah jalan untuk masuk syurga Allah. Kerana syurga Allah ini terlalu hebat. Sebab itu, kita kena berusaha menghidupkan hati kita. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah Iskandariyah menyatakan bahawasanya hati ini mempunyai cahaya yang terang, tetapi ia ditutupi dengan satu penutup yang dinamakan penutup dunia. Sebab itu, kita ini bukan tidak ada cahaya, tetapi cahaya itu tak keluar daripada hati kita. Hati kita ini terang sebenarnya, tetapi ditutup dengan penutup yang menjadi kegelapan sehingga tak keluar dari tangan kita, mata kita, kaki kita dan sebagainya. Apakah akibat bila hati ini mati? Bila hati ini mati, dia akan jadi keras, tuan-tuan. Kenapa hati ini jadi keras? Sebab kata Nabi SAW, hati yang keras ini berpunca daripada dosa yang terlalu banyak. Bila dosa ni banyak, hati ni mula mengeras, tuan-tuan. Apa akibat bila hati ni mula mengeras? Maka kita takkan menerima akan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah peringatan apa pun, kita akan rasa sombong dengan Allah. Aku tahu, aku dah dengar dah, aku tahu cerita ni. Tetapi kita hanya tahu cerita, tetapi kita tidak mampu berbuat apa-apa dengan cerita tu. Kita tahu kisah itu, tapi kita tak mampu berbuat apa-apa dengan kisah itu. Kita tahu kalau kita berbuat demikian, jadinya demikian. Tapi kita tak mampu nak buat apa-apa dengan cerita itu. Kita dengar kisah itu bertahun-tahun. Kisah Ma'al Hijrah bertahun-tahun. Tapi kita tak dapat apa-apa dengan kisah Ma'al Hijrah ini. Kita tetap jadi seperti mana biasa. Kalau kita jahat, tetap jahat. Kalau kita sombong, tetap sombong. Kalau kita bakhil, tetap bakhil. Kalau kita ujub, tetap ujub. Kalau kita riak, tetap riak. Kalau kita mengumpat, tetap mengumpat. Kalau kita dengki, tetap dengki. Kalau kita malas sembahyang sunat, tetap malas sembahyang sunat. Walaupun kita dengar pada bulan ini cerita Ma'al Hijrah berpuluh-puluh kali. Dia cuma jadi kisah. Dia cuma jadi cerita, tetapi tidak memberikan apa-apa manfaat di dalam hidup kita. Maka sia-sialah segala apa yang kita dengar daripada mulut-mulut insan-insan ini. Apabila hati ini mula keras, dia mula hilang dan diangkat malu daripada dirinya. Dia mula tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hati ini keras, tuan-tuan, maka terhalang akan segala ilmu yang masuk ke dalam dirinya. Apa yang dia dengar, khutbah yang dia dengar setiap hari. Walaupun, tuan-tuan, kalau kita kalikan akan peringatan takwa dalam hidup kita, berapa ratus kalikah kita mendengar peringatan itu. Setiap hari Jumaat, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Apakah wasiat yang dilontarkan oleh seorang khatib itu memberi peringatan dan kesan yang besar di dalam hidup kita. Setiap minggu, tuan-tuan, usikum wa iyaya bittaqwallah. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah,
takutlah kepada Allah. Apakah wasiat itu memberikan kesan yang besar di dalam hidup kita? Ataupun kita menganggap itu adalah khutbah, itu adalah rukun khutbah sahaja, tidak menjadi seruan kepada kita, yang mana wasiat takwa ini adalah wasiat daripada Allah yang tidak boleh kita ambil ringan dan tidak boleh kita tidak mengambil peduli. Sebab itu apabila hati kita ini mula hidup, masa itulah hati kita akan dikurniakan oleh Allah. Hati yang hidup inilah hati yang akan dikurniakan oleh Allah lutfu, kelembutan. Masa itu ketika kita membaca Al-Quran, iman kita akan dinaikkan oleh Allah. Masa itu ketika kita mendengar peringatan setiap minggu, maka kita semakin takut kepada Allah. Kerana setiap minggu kita diingatkan, takutlah dengan Allah. Macam mana takut dengan Allah? Jadilah mulut yang takut dengan Allah, mata yang takut dengan Allah, telinga yang takut dengan Allah, kaki yang takut dengan Allah, tangan yang takut dengan Allah, perut yang takut dengan Allah, anggota yang takut dengan Allah. Jadilah suami yang takut dengan Allah, jadilah isteri yang takut dengan Allah, jadilah anak yang takut dengan Allah, jadilah masyarakat yang takut dengan Allah. Tapi kalau peringatan itu tidak memberikan apa-apa kesan di dalam hidup kita, kita takut apa yang Allah sebut dalam Quran itu, kita termasuk dalam golongan itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Rupanya hati kita dah lama mati dah. Telinga kita dah lama mati dah. Mata kita dah lama mati dah. Mana hati yang mati? Hati yang mati, hati yang tak langsung tidak mahu menerima peringatan. Walaupun tiap-tiap minggu kita diingatkan, inna hadhihi tazkirah. Rakaat kedua semayang subuh pagi Jumaat. Inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Tapi kita tak jadi apa-apa, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan, Allah ingatkan kita. Tapi hati kita ini terlalu keras. Kita tak sedar bahawa hati kita semakin hari semakin tak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran kita mula nak dimatikan oleh Allah. Macam mana pendengaran yang dimatikan oleh Allah? Dengarlah ayat Allah berpuluh-puluh, beribu-ribu kali, tapi kita tidak mahu berubah. Mata kita dimatikan oleh Allah. Tengoklah kebaikan macam mana sekalipun, kita tidak mahu berubah. Jangan sampai hati kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, maka orang yang bijak, orang yang mempunyai hikmah, kata Luqmanul Hakim, mereka ini berusaha menghidupkan hati yang mati. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, kalau kita nak dapat hikmah, bergaullah dengan orang miskin, kata Luqmanul Hakim. Rajin duduk dengan orang miskin. Rajin sama-sama dengan orang miskin. Kenapa, tuan-tuan? Kalau nak belajar redha,
duduk dengan orang miskin. Tuan-tuan, siapa yang tak redha dengan Allah, tak redha dengan takdir Allah, Allah suruh cari dunia lain, alam lain. Kalau engkau tak redha dengan segala takdir aku, carilah alam lain. Carilah dunia lain. Kau carilah Tuhan lain. Tuan-tuan, kita banyak kadang-kadang tak redha dengan takdir Tuhan. Takdir yang baik, kita suka. Bila takdir itu tak baik, kita merungut, kita tak boleh jadi orang sabar. Kita tak perasan ke tuan-tuan, takdir yang berlaku ini daripada Allah. Tidak siapa boleh membuat takdirnya sendiri. Tuan-tuan, boleh kita halang dapat sakit. Siapa tahu tuan-tuan, tiba-tiba jantung dia sumbat. Tuan-tuan boleh halang jantung sumbat. Saya tak boleh halang tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak boleh halang. Siapa yang sumbatkan jantung kita? Si pentakdir kita. Siapa? Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita ini kena ada sifat redha dengan Allah. Orang yang redha inilah orang yang dikasihi Allah. Siapa yang boleh mendapat redha ini? Orang yang sentiasa takut kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Kenapa orang ni takut? Kalau aku tak redha, nanti Allah marah. Kalau aku tak redha ni, Allah benci aku. Kalau aku tak redha ni, Allah bagi seluruh dunia ni pada aku, tapi Allah bagi dengan kebencian. Allah bagilah umur ni, tapi umur yang Allah bagi dekat aku tak mampu pun nak bangun sembahyang malam. Rupanya Allah tambahkan umur aku, Allah iringkan kebencian. Kau mintakan panjang umur, aku bagi. Tapi umur yang aku bagi ini akan menjadi sia-sia pada kita. Kau minta harta kan, aku bagi. Tapi harta yang ada pada kita menjadi sia-sia pada kita. Kita tak boleh buat baik. Tuan-tuan, sampai satu masa kita takkan mampu genggam air botol ni. Sampai nanti masa ni, kita nak genggam air botol ni lemah aja. Kita tak larat nak genggam. Kita tak macam zaman muda kita dulu. Kita dah tak larat dah tuan-tuan, tak mampu dah. Kita dah tak mampu nak genggam. Sampai satu masanya, saya dan tuan-tuan akan melalui sampai zaman itu. Tuan-tuan, ketika sampai zaman itu, apa yang kita perlu buat? Kita dah tak mampu genggam dunia ni dah. Genggamlah akhirat. Lepaskanlah dunia pelan-pelan. Belajarlah melepaskan dunia ini secara pelan-pelan dan redha. Redhalah kita untuk lepaskan dunia ni. Belajar, tuan-tuan, kena belajar. Saya sendiri pun tidak mampu untuk genggam sekuat-kuatnya. Tuan-tuan, sampai satu masa nanti saya akan terlepas botol ini. Sampai satu masanya. Dan Allah ajar kita, kau belajarlah untuk redha melepaskan kehidupan ini beransur-ansur.
Kerana akan sampai satu masa engkau sendiri tidak mampu menggenggam apa pun yang ada di sisi engkau. Belajar. Kalau kita ingin jadi orang yang ahlul hikmah, bergaullah dengan orang miskin. Selalu duduk dengan orang miskin. Berada di kalangan orang miskin. Tuan-tuan, belajar daripada mereka. Mereka rasa cukup dengan Allah. Makan apa pun cukup. Makan dengan telur pun mereka syukur. Kadang-kala kita merungut, tuan-tuan. Lauk yang tak berapa sedap. Kita merungut. Kita memprotes. Walhal, tuan-tuan, rezeki yang telah ada di hadapan kita, itulah rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ketiga, apa kata Luqmanul Hakim? Engkau hendaklah menghormati orang yang disia-siakan. Siapa orang yang disia-siakan, tuan-tuan? Satu, orang tua yang telah uzur. Kita dah masuk fasa disia-siakan, tuan-tuan. Kita dah masuk fasa ni. Fasa kita disia-siakan. Tuan-tuan, saya pernah pergi rumah orang tua, tuan-tuan, nangis saya. Saya duduk dengan mereka dan mereka peluk saya, tuan-tuan. Saya tanya, anak-anak mereka bukan anak yang susah. Mereka pegang tangan saya dan mereka mengadu kepada saya. Inilah nasib kami, Ustaz. Kami macam kain burung. Waktu kami kuat dulu, kami mampu jaga cucu kami. Kami dijaga, Ustaz. Sekarang kami tak mampu dah, Ustaz. Kami dah uzur. Anak-anak kami buang kami, Ustaz. Kami nak genggam barang pun dah tak boleh, Ustaz. Kami dah tak dipedulikan. Tuan-tuan, kan doa kita kepada Allah. Rabbana faghfir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ampunkanlah dosa mak ayah kami, ya Allah. Kasihankanlah mak ayah kami, ya Allah. Macam mana dikesiankan kami waktu kami kecil dulu. Kami jalan-jalan, kami jatuh. Dia kejar, ya Allah. Dia bangunkan kami. Dia tiupkan luka kami. Dia tanya kami, sakit tak? Sakit tak? Tapi tatkala kita berada di fasa disia-siakan, tuan-tuan, takutlah ketika kita terpaksa melalui zaman disia-siakan itu. Ketika kita menemui orang yang disia-siakan, tuan-tuan, hampirlah kepada mereka dan hormati mereka dan muliakan mereka. Tuan-tuan, saya teringat pada awal tahun 90-an di Kuala Lumpur ni ada satu lorong yang semua orang takut nak pergi. Kecuali orang pergi tu nak buat maksiat. Iaitu lorong Haji Taib, tuan-tuan. Tahun 90-an saya bawa radio. Ingat lagi, radio tu Hitachi ke Blopang. Saya ingat lah. Saya buat satu mic FM.
Mic FM. Masa tu radio ni kita boleh guna mic FM kan tuan-tuan. Orang lama-lama dia ingat balik mic FM ni tadi untuk radio. Jadi saya dalam pukul 10 saya buka radio ni tuan-tuan, mic FM. Saya bercakap di sana. Saya kata saya bagi tazkirah di lorong-lorong itu tuan-tuan. Awalnya tak ada orang pun. Saya cakap seorang-seorang macam orang gila. Hampir 10 minit, seorang datang. Seolah-olah saya dikerumuni hampir dekat 50 orang tuan-tuan. Saya cerita tentang azab Allah. Saya cerita tentang syurga Allah. Saya kata syurga ini Allah buka seluas-luasnya untuk hamba-Nya yang mahu kembali kepada Allah. Walaupun dosa kita seluas lautan, dosa kita sebesar gunung, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ubali, Allah tidak peduli. Rahmat Allah luas. Mohonlah keampunan kepada Allah. Tuan-tuan, habis saja saya bercakap, mereka datang jumpa saya. Masa tu mereka panggil saya abang. Abang, dia kata, boleh tak abang buat tiap-tiap bulan? Kami nak dengar. Ada satu hamba Allah ini tuan-tuan, dia cakap dengan saya apa? Saya daripada kecil bang, saya tak pernah dengar cerita ni. Saya tak pernah diingatkan cerita ini. Abang boleh tak doakan saya agar saya keluar daripada kancah ini, saya keluar daripada tempat ini, dan untuk menjadi seorang perempuan yang baik. Tapi setelah saya keluar besok, dia kata saya tak tahu siapakah laki-laki yang akan menerima saya bang. Saya cakap dengan dia, percayalah, jika tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang akan menerima kakak, tetapi ingat, Allah sentiasa menerima hamba-Nya yang mahu kembali kepadanya. Percayalah dengan janji ini. Percayalah, walaupun seluruh makhluk di dunia ini meninggalkan kita, tetapi tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan kita. Itulah pengalaman dakwah saya tuan-tuan. Sebab itu, orang yang disia-siakan, orang yang tidak dipedulikan, kita hormati mereka tuan-tuan. Kalau jumpa tuan-tuan, tolonglah, peluklah mereka ini. Saya jumpa seorang anak yang mengadu kepada saya. Sewaktu musafir perjalanan dakwah saya tuan-tuan, berlari-lari seorang pemuda datang bertemu dengan saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya peluk Ustaz? Saya kata, silalah. Tubuh saya ini untuk semua orang. Tubuh badan saya ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ia memeluk saya tuan-tuan, saya bertanya kepada dia, kenapakah wahai pemuda kamu ingin memeluk tubuh ini? Apa katanya? Ustaz, ketika saya memeluk tubuh Ustaz, saya merasakan Ustaz adalah ayah saya. Kerana saya dibuang oleh ibu dan ayah saya serta keluarga saya. Maka saya berkata kepada pemuda ini, wahai anakku, dengarlah akan pesanan dan wasiat sebagai seorang ayahmu ini. Jika seluruh keluargamu meninggalkan engkau dan membenci engkau, ingatlah, Allah sentiasa membuka ruang dan peluang untuk menyayangi engkau. Ingatlah pesanan ini, kerana kalian tidak akan menemui insan ini lagi pada waktu akan datang. Tuan-tuan, apa katanya kepada saya? Ustaz, terima kasih atas nasihat ini. Mudah-mudahan satu hari saya akan menemui keluarga yang dapat menerima saya.
Tuan-tuan, ramai orang di keliling kita yang disia-siakan. Ramai makhluk di keliling kita yang tidak menerima kasih sayang. Ramai orang yang dibuang kerana kemiskinan. Ramai orang dibuang kerana tidak ada pelajaran. Ramai orang yang disisihkan kerana dunia tidak ada pada mereka. Lalu mereka ini dihalau dan disisih daripada keluarga. Ramai anak yang dibuang daripada ibu dan ayahnya kerana mereka ini miskin dan melarat. Ramai anak yang dibiarkan kerana mereka tidak ada sijil dan pelajaran. Mereka ini merana, merayu, meronta, sehingga kan asbab-asbab ini mereka menjadi jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita jumpa mereka, berikan kasih sayang kepada mereka, tuan-tuan. Kalau kita menemui mereka, santunilah mereka. Inilah orang yang bijak. Kerana apa, tuan-tuan? Sebenarnya Islam ini adalah agama kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebab itu, tuan-tuan, ingatlah, permulaan ayat dalam Al-Quran adalah ayat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ni sayang kita. Allah ni kasihkan kita. Allah ini terlalu sayang dan berbuat baik kepada kita. Maka gunakanlah segala nikmat yang ada pada kita untuk kita lontarkan kasih sayang itu. Tuan-tuan, kita tak mampu menyayangi semua orang. Tetapi kita kasihlah orang yang berada di sekeliling kita. Belajarlah untuk tidak membenci orang lain. Apa kata Luqmanul Hakim? Engkau hendaklah memerdekakan hamba. Zaman ini dah tak ada hamba, tuan-tuan. Tetapi hamba ni, tuan-tuan, kriteria dia orang miskin. Ketika kita jumpa fuqara dan masakin, tolonglah mereka. Kalau kita tolong mereka, tolonglah mereka, tuan-tuan, dengan hati yang rendah diri. Kalau kita jumpa fakir miskin, tolonglah mereka dengan kasih sayang. Tuan-tuan, ketika kita membantu mereka, ingat, satu perkara yang orang sia-siakan ketika mereka berjumpa fuqara dan masakin. Ketika kita menyampaikan satu hajat saudara Islam kita, Allah akan menyampaikan hajat kita besok dekat akhirat. Tuan-tuan, kalau kita hati keras, lembutkan dengan fuqara dan masakin. Kalau hati kita ini tak ada malu, malukan hati kita, raihkan hati kita dengan fuqara dan masakin. Belajar untuk dapat sifat malu dengan kita memuliakan fuqara dan masakin. Tak banyak pun, tuan-tuan. Bukan perlu kita beri kepada mereka 1,000 pun. 10 ringgit pun mereka telah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu mereka sangat memerlukan. Sekarang kita senang. Kita tak tahu siapa yang susah. Ketika kita menemui orang susah, tuan-tuan, jangan kita biarkan peluang ini. Itulah sebenarnya jalan kita untuk masuk syurga. Kerana peluang itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang miskin ini datang jumpa kita? Itulah takdir Allah. Sebenarnya, kalau kita tengok dan kita lihat dengan mata hati kita, Allah nak suruh aku masuk syurga dengan jalan ni rupanya. Allah datangkan kepada aku seorang fuqara dan masakin. Maka Allah nak jadikan peluang ini untuk aku. Kenapa Allah bagi aku peluang ini? Sebab Allah berikan kepada aku kemudahan walaupun tidak banyak daripada sudut dunia. Tetapi aku melebihi akan dunia ini daripada orang yang pernah aku temui dan aku jumpai. Percayalah, tuan-tuan. Di madrasah kami, berbagai golongan yang ada.
Orang yang tak ada apa-apa, tuan-tuan. Siapa yang duduk madrasah saya, tuan-tuan, semuanya saya bagi belanja setiap bulan. Kadang orang hairan tanya saya, Ustaz bagi duit pada semua orang yang duduk sekolah, Ustaz? Ya. Siapa pun. Walaupun saya tak mampu banyak, tuan-tuan. Walaupun saya mampu bagi seorang RM500, RM400, orang tua-tua yang duduk di madrasah kami tak ramai pun. Ada 5-6 orang. Tapi saya cakap dengan diri saya dan saya mengadu dengan Allah. Ya Allah, terima kasih kerana kau datangkan mereka-mereka ini kepada tempatku dan kepada aku. Mudah-mudahan apa yang aku buat selama hidup ini, sebelum aku tutup mata menemui Engkau, Ya Allah, kau terima amalan ini. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ini. Allah terima amal salah kita. Kerana kita adalah makhluk yang telah mempersiakan hidup kita, tuan-tuan, dalam kehidupan yang lepas. Sebab itu, apabila kita ini, tuan-tuan, memuliakan fuqara dan masakin, ingatlah bahawa hidup kita dalam rahmat. Kalau kita sakit, Allah tidak akan kurniakan kepada kita kesakitan yang dahsyat. Perasan tak, tuan-tuan, masa kalau kita sakit, apa yang terlintas dalam akal fikiran kita? Kita rasa nak mati kan, tuan-tuan? Kita rasa takut aja. Masa kita sakit tu kan, kita rasa takut kan? Ya, aku mati ni. Aku nak mati ni. Aku nak mati ni. Tuan-tuan, macam mana kalau betul-betul sakaratul maut? Betapa takutnya waktu tu. Masa kita sakit itu, kita dah rasa ketakutan itu, ketakutan mati itu. Macam mana keadaan saat benar-benar nak mati, tuan-tuan? Betapa takutnya saat itu. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan bertanya dengan diri tuan-tuan. Masa kita sakit, kita dah rasa dah takut mati tu, tuan-tuan. Boleh tak kita menghadapi ketakutan sakaratul maut? Boleh tak kita hadap sungguh-sungguh akan ketakutan sakaratul maut? Ini yang selalu saya fikirkan dalam hidup saya. Tuan-tuan, Luqmanul Hakim mengatakan, kalau kita mahukan hikmah, hendaklah engkau memberikan persinggahan bagi musafir. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal orang musafir ni doa dia makbul. Lagi satu, sebab kita meringankan akan kemudahan orang Islam yang lain. Tuan-tuan, perasan tak di Pantai Timur ni ada dulu trend kita buat wakaf. Bukanlah orang Pantai Timur, bukan kita, minta maaf. Suka buat wakaf-wakaf untuk orang rehat. Inilah orang ulama dulu, tuan-tuan. Mereka beramal dengan ilmu yang apa mereka ada. Mereka memudahkan akan persinggahan musafir ini. Ini hebatnya, tuan-tuan, ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu, tuan-tuan, mereka sentiasa memikirkan ummah. Kalau kita lihat kembali zaman kita muda dulu, tuan-tuan, setiap malam Jumaat kita akan baca Yasin, kemudian kita minta orang kampung bawa makanan seorang sikit. Tradisi itu kita telah tinggalkan. Sebenarnya hebatnya ulama dulu, mereka cantumkan kasih sayang ini. Ilmu yang mereka ajar kepada kita, lalu mereka budayakan. Ini yang dikatakan ulama dahulu terlalu hebat. Mereka bukan ajar ilmu, tetapi mereka membudayakan ilmu. Mereka mengharapkan seluruh masyarakat di sekeliling
menjadikan ilmu itu satu budaya. Tetapi zaman ini ilmu sekadar ilmu. Siapa yang banyak ilmunya, dia akan diangkat. Tetapi kita lihat apa yang ada dalam Quran. Allah mengangkat seseorang yang berilmu itu sebanyak mana takwanya, bukan sebanyak mana ilmunya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berhati-hati dalam perjalanan hidup ini. Kerana kita takut ditipu oleh diri kita sendiri. Kita rasa kita orang saleh, sebenarnya kita adalah fasik. Kita rasa kita ahli zikri, sebenarnya kita ahlul ghaflah. Kita rasa kita orang yang pandai, tetapi kita adalah orang yang bodoh. Kita tidak mahu bahawa diri kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab itu, orang yang bijak ini adalah orang yang menjadikan ilmunya untuk dapat mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dia tuntut, ilmu yang ia belajar, menjadikan ia hampir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau ilmu yang ada pada kita menjadikan kita lupa kepada Allah, kita adalah sebodoh-bodoh manusia. Sebab itu tuan-tuan, Luqmanul Hakim pesan kepada kita. Kalau kita ingin menjadi orang, kalau kita ingin dikurniakan hikmah, muliakanlah orang yang berhak dimuliakan. Kita belajar muliakan orang. Siapa yang kita nak muliakan? Orang tua-tua, tuan-tuan. Ini perintah Nabi. Nabi suruh muliakan orang tua-tua. Malam ini, saya nasihatkan sekalian pemuda-pemuda yang hadir. Muliakanlah orang tua-tua. Muliakan mereka. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kami orang tua-tua ini yang hampir umur 60 tahun, nak masuk 60, yang dah 70, yang dah 80. Kami tidak mahukan harta kalian. Kami tak mahukan pujian kalian. Kami hanya mahukan penghormatan kalian. Kami hanya mahu dihargai sedikit saja apa yang telah kami buat dalam hidup ini. Begitulah seorang ayah. Seorang ayah yang telah bertukul lumus, berusaha keras untuk membesarkan anaknya. Dia hanya meminta sedikit penghargaan daripada anaknya. Dia tak mahu pun duit dari anak-anak dia. Dia tak mahu pun pujian daripada anak-anak dia. Cukuplah kalau engkau menghormati ayah kamu. Cukuplah jika kamu menghargai akan ayah kamu. Ayah yang pernah berlapar untuk anak-anaknya. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pernah melaluinya. Ketika kita melihat anak-anak kita sangat berahi, sangat suka dengan makanan yang ada di atas meja ini. Makanan yang ada itu, tuan-tuan, lauk itu tidak cukup pun. Kita sebagai seorang ayah beralah dulu, tuan-tuan. Kita tipu diri kita. Kita tipu anak-anak kita. Kita cakap dengan isteri kita. Tatkala isteri kita tanya kepada kita, abang, kenapa abang tak nak tambah? Selalu abang tambah. Selalu abang tambah nasi. Selalu abang tambah lauk. Kita tipu isteri kita, yang kita tak akan boleh tipu isteri kita yang telah bersama dengan kita 35 tahun. Kita kata apa dengan isteri kita? Abang dah kenyang. Sebenarnya kita mengalah untuk anak-anak kita. Kita biarkan anak-anak kita untuk dapat makan yang puas, minum yang puas. Walaupun sebagai seorang ayah masih menginginkan makanan itu, tetapi demi anak-anaknya, ia sanggup mengundurkan diri. Pengorbanan yang tidak dipandang oleh anak-anak, pengorbanan yang tidak dinilai oleh seorang anak, itulah yang telah kita lakukan selama hidup kita. Saat mereka memerlukan duit,
Saat itu kita berkata kepada mereka, insya-Allah ayah akan usahakan. Dan mereka tidak tahu saat itu kita sangat tidak ada harta pada waktu itu. Mereka tak tahu, tuan-tuan, kita gadaikan maruah kita dengan kita meminjam kepada jiran kita, yang tidak langsung diketahui oleh anak kita yang kita rahsiakan puluhan tahun. Tuan-tuan, itulah ayah. Saat kita ingin dihargai, mereka tidak menghargai kita. Sebab itu, hebatnya anak ini. Walaupun dia pandai, walaupun dia banyak ibadat, tetapi dia telah mengguriskan hati seorang ayah. Saat itu pintu neraka untuk mereka. Saat itu pintu neraka terbuka luas untuk mereka. Dan Allah tutup pintu syurga untuk mereka. Maka saya berpesan kepada anak-anak sekalian, hargailah ayah kalian saat ayah kalian masih hidup. Hargailah ibu kalian saat ibu kalian masih hidup, agar kalian dapat masuk syurga Allah dengan redanya ibu dan ayah. Kemudian kata Luqmanul Hakim, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran seperti mana dalam surah Luqman, la tusyrik billah. Janganlah kita mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Jangan duakan kasih sayang. Jangan duakan arah tujuan. Tuan-tuan, syirik jali ini biasanya insya-Allah kita boleh jaga. Tapi yang susahnya syirik khafi. Syirik khafi ini susah jaga, tuan-tuan. Kita jatuh bangun dengan syirik khafi. Kadang-kadang kita terasa sombong. Kadang-kadang kita terasa kita ni lebih baik. Kita rasa bongkar. Tuan-tuan, pada akhir kuliah saya ini, saya berpesan untuk diri saya. Cukuplah dengan kesombongan kita kepada Allah. Sebab kesempatan hidup kita ni tak lama lagi. Peluang untuk kita hidup ini tidak lama lagi. Seperti mana yang tuan-tuan lihat di sekeliling tuan-tuan dan saya melihat di sekeliling saya. Alam ini terlalu huru-hara. Cuaca sudah tidak menentu. Keadaan umat terlalu tenat. Maka zaman ini yang Nabi kata, zaman hampir hancurnya dunia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, masa yang tidak lama yang Allah bagi kepada kita dan dunia ini, gunakan kesempatan ini untuk kita berusaha menjadi insan yang baik pada sisi Allah. Janganlah menduakan Allah. Teruskanlah perjuangan untuk kita menjadi hamba yang saleh, untuk kita mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita besok di akhirat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada akhir kuliah saya ingin mohon maaf pada seluruh jamaah yang hadir. Dan pada akhir kuliah saya ada satu permintaan. Pada masa yang akan datang, tolonglah jangan panggil saya Tuan Guru. Sebab saya ni bukan orang alim. Saya ni orang bodoh, tuan-tuan. Tolong jangan gelar saya dengan gelaran Tuan Guru. Kalau tuan-tuan tahu ilmu saya, tuan-tuan akan membenci saya. Kalau tuan-tuan tahu ilmu yang ada pada saya,
tuan-tuan akan hina saya. Tetapi Allah tutup aib itu. Allah tutup akan kebodohan itu. Tuan-tuan, saya amat berharap pada semua orang, dan orang yang melihat live ini pun, tolonglah jangan gelar saya sebagai tuan guru. Saya cuma pengemis kasih sayang. Saya cuma pengemis rahmat Allah. Saya cuma minta sebagai pengemis untuk masuk syurga Allah. Saya cuma seorang pengemis yang minta agar tak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itu saja insan ini yang berada di hadapan tuan-tuan. Saya bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Kalau boleh, kalau pengerusi panggil saya ustaz pun tak payah pun tak apa. Tuan-tuan boleh panggil saya dengan saudara Ahmad Rizam pun tak apalah. Saya redha, tuan-tuan. Memang itu nama saya. Dan nama itu yang akan dipanggil oleh ayah saya, abah saya besok. Di yaumul akhirah. Nama yang abah saya bagi inilah nama itu yang akan dipanggil oleh ibu saya juga besok di sana. Tuan-tuan, macam mana panggilan kita di dalam dunia, begitulah panggilan itu akan dipanggil besok oleh keluarga kita di sana. Ingat bahawasanya dunia ini terlalu akhir, masanya terlalu dekat. Maka saya berpesan untuk diri saya, berubahlah menjadi hamba yang lebih baik. Sebab itu pada akhir kalam ini saya melihat satu kalam hukama. Janganlah kita ingin lebih baik daripada orang lain, tetapi biarlah kita ingin lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Janganlah kita ingin lebih baik daripada orang lain, tetapi biarlah kita inginkan kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya, supaya kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir kalam berkenaan dengan madrasah, yang mana sekarang ini kita sedang untuk siapkan shilling madrasah dan wiring madrasah, kerana dulu kita sedang mencari dana untuk tile madrasah. Alhamdulillah, dana tile tu dah selesai, tuan-tuan, 25,000. Cuma sekarang ini kita nak cari dana shilling, dan besinya semua dah pasang. Kita tengah tunggu material daripada pemasang shilling tersebut. Jika tuan-tuan ingin sama-sama dengan kami, kos shilling sahaja iaitu RM45,000. Kalau tuan-tuan ingin sama-sama dengan kami untuk pasang shilling itu, tuan-tuan boleh bertemu dengan Din Al-Barakah dan juga yang berbahagia Tuan Haji Zaini yang terlibat dalam pengurusan pembinaan tersebut. Tuan-tuan bolehlah menemuinya. Dua orang ini di Kuala Terengganu. Mereka adalah keluarga saya, dan sebenarnya seluruh rakyat Terengganu adalah keluarga saya. Kerana apa, tuan-tuan? Saya amat berterima kasih kepada seluruh umat Islam dan orang-orang di Terengganu. Sepanjang saya bina Darul Atiq Dakwah Center di Kampung Gemuruh ini, adalah satu perkara yang terlalu ajaib dalam hidup saya. Sebab saya pernah buat sekolah di Selangor atas nama Raudatul Ulum. Saya bersusah payah, tuan-tuan. Saya seorang-seorang aja. Saya tak ada kawan, saya cuma ada isteri dan anak-anak untuk siapkan surau, siapkan bangunan asrama. Tetapi Darul Atiq Dakwah Center ini, saya tak banyak fikir tentang perkara pembinaan. Semua kawan-kawan di Kuala Terengganu ni mereka fikirkan untuk saya. Betul, tuan-tuan, kadang-kadang saya menangis seorang-seorang. Sekolah itu digembar-gemburkan nama saya. Tapi saya tak banyak fikir pun tentang sekolah ini. Dana mereka tolong carikan,
mereka tolong usahakan. Tuan-tuan datang ke madrasah, tuan-tuan tolong berikan semangat ini. Saya dengar ada orang hantar simen, orang hantar itu, orang hantar ini. Cuma namanya nama saya, tuan-tuan. Jadi saya rasa anugerah daripada Allah, dan orang Terengganu ini adalah orang yang hebat pada sisi Allah. Malam ini saya ambil kesempatan, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah Terengganu. Saya ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana seluruh jamaah Terengganu membantu untuk membina Darul-Atik Dakwah Center ni. Mudah-mudahan, kalaulah ini doa saya, kalaulah tuan-tuan saya ini dapat masuk syurga Allah, saya akan sebut nama tuan-tuan besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah, untuk saya dapat tarik tuan-tuan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya berharap kepada tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan jumpa saya besok di dalam neraka Allah, tolonglah sebut nama saya dan panggil nama saya, dan sebut nama saya di hadapan Allah Rabbul Izzah. Ya Allah, tolonglah engkau keluarkan orang ini yang dalam hidupnya petah bercakap, manis mulutnya. Tolonglah kerana kami pernah mengenalinya. Dia pernah juga berbuat sedikit kebaikan yang tidak ada pun pada sisi engkau. Jika kebaikan itu engkau pandang, keluarkanlah daripada neraka engkau, ya Allah. Tuan-tuan janji dengan saya, ya. Tolong tuan-tuan janji dengan saya. Jika tuan-tuan nampak saya di dalam neraka Allah, tolonglah tuan-tuan berdoa dan meminta Allah keluarkan saya daripada neraka Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tolonglah berikan ruang dan kesempatan untuk kami berbuat kebaikan, dan setiap kebaikan yang kami buat, tolonglah terima, ya Allah. Ya Allah, jika kami masih lagi tidak dapat meninggalkan kejahatan dan menjadi orang baik, tolonglah pimpin kami, ya Allah. Tolonglah kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu, sehingga kami dapat menjadi orang saleh pada sisi Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan-Mu, ya Allah. Tutuplah segala aib-aib kami, ya Arhamar Rahimin, dengan keelokan-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tutuplah segala kebodohan kami dengan ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sentiasa mengasihi orang di sekeliling kami, dan orang di sekeliling kami mengasihi kami, ya Allah. Seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan hingga besok di akhirat, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.